Maka semua kelas-kelas tafsir yang saya mengajar ni saya berhenti. Dengar saya berhenti untuk ajar kepada awak semua wirid-wirid yang diajar, contohnya daripada Tok Selehor ni, Tok Gus Selehor yang dia katakan keramat hidup ni. Apa dia wirid dia? Apa bacaan dia? Apa yang dia seru? Dia ada seru ke? Dia betul ke? Dia salah ke? Ini wirid dia, saya baca, lepas tu saya tanya awak, mana tak salah? Ni Tok Guru ni pula, wirid ni pula. Ini tarikat ni pula, wirid ni dia baca. Cara bacanya gini, bacaannya ni. Syirik ni awak akan tahu duduk di mana-mana, satu-satu. Awak akan kenal siapa dia sebenar sekali, musyrikin je. Macam Tok Selehor ni, dia buat lubang kubur. Jadi tempat betapa ni mana tempat itikaf. Betapa ni mana itikaf lah. Itikaf ni Nabi kata dalam masjid saja. Dalam lubang kubur tidak boleh. Itu tempat orang tanam memayat orang mati. Tak boleh. Tetapi inilah kepercayaan yang menular di kalangan orang-orang ahli tarikat. Orang-orang yang ada satu niat dalam hati untuk berjihad ke jalan Allah fisabilillah. Ada yang masuk tapa sana untuk tetap takluk, untuk mengaib kepada, untuk bebas negara ini daripada orang kafir lah, macam-macam lah. Semua dengan niat yang baik tetapi buat dengan cara yang syirik pada Allah. Jadi saya akan tafsir satu-satu. Contohnya kita kata, awak pernah dengar isim kan? Saya akan baca isim satu-satu isim. Isim satu-satu itu kita baca, kita terjemah. Lepas tu apa yang awak faham daripada awak, apa yang awak sudah belajar daripada Quran ni, syirik duduk di mana? Kesemua ni boleh dikatakan, kesemua mereka yang buat wirid-wirid ni adalah semua sekali bertawassul seperti Kristian itulah belaka. Semua ada tu belaka. Semua panggil Nabi Muhammad, semua panggil Nabi Sulaiman pada Nabi Yunus ada, Nabi Musa ada, Nabi Isa ada, Isa alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, macam-macam dia panggil dalam masa dia bertapa. Jadi Tuhan pesan pada kita supaya kata kepada orang yang puja selain pada Allah Ta'ala ni, inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang, an a'budal ladzina tad'una min dunillah, supaya tidak seru bahawa aku dilarang untuk memuja, berdoa, menyeru orang-orang yang kamu seru. Orang-orang yang kamu seru. Orang sini mah boleh jadi malaikat, boleh jadi nabi, boleh jadi wali, dan boleh jadi panglima-panglima tentera-tentera dulu. Contohnya Hantuah, dia panggil Hantuah ke, panglima hitam ke. Tad'una tu dia ada domain dalam bahasa Arab, dia panggil apa? Buku dalam ni boleh buat. Okey. Besar. Abdi bagi berat. Tad'unahum, ya tad'u tu domainnya nahum. Nahum tu kamu seru mereka. Itu maknanya. Min dunillah, selain daripada Allah. Allah pun dia seru, ada juga Allah pun dia seru, mereka ni dia seru. Lamma ja'aniyal bayinat, tatkala datang sudah kepadaku dalil-dalil bukti ayat-ayat Quran min rabbi, daripada Tuhanku, iaitu dalil Quran. Wa umirtu, aku juga diperintah an uslima, supaya serah diri bulat-bulat 100% untuk menerima Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang mencipta, memelihara segala alam. Li Rabbil Alamin. Uslimah ni, Islam ni ialah serah diri. Ada orang yang tafsir ni selamat. Nah, Islam ni ialah serah diri.
Serah diri untuk menerima Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang mencipta kita. Serah diri dalam berdoa supaya Tuhan memakbulkan doa. Ke mana? Ha? Ini ayat ni ayat penting. Sesungguhnya aku dilarang. Jadi kita tidak boleh ni, maknanya kita tidak boleh nak seru, nak puja, nak ibadat, nak doa kepada selain daripada kepada orang-orang yang mereka terseru. Jadi kalau kita dengar kata dia ni seru Nabi Isa, mana kita tak boleh seru Nabi Isa, itu maknanya. Seperti orang Kristian, kita tak boleh seru malaikat. Seperti orang Hindu, dia kata dewa tu malaikat. Sebab tu dewa pujaan-pujaan, orang putih panggil deity, iaitu roh-roh yang mereka puja, yang bukan Tuhan, yang sebagai perantaraan kepada Allah. Baik. Dalilnya, kenapa kita kena puja Allah Ta'ala saja? Ini Tuhan beritahu berbagai-bagai dalil, berbagai-bagai cara sudut dia hurai. Dalilnya kenapa kita kena puja dia saja? Tadi dia kata dialah mencantikkan, membaikkan, menyebabkan rupa kita baik, elok. Dialah mencipta kita, dialah mengelokkan kita, dialah yang memberikan rezeki daripada sumber yang baik-baik. Jadi rezeki yang kita boleh masak, kita boleh buat macam-macam cara untuk makan yang lebih sedap. Nah, dia pula buat langit dengan bom, dia buat malam dan siang untuk kita berehat. Dia kata pula fatabarakallah, dia pula yang memberi berkat, yang memiliki kuasa memberi berkat. Memberi berkat pada siapa? Tiba-tiba kita bagi kata silakan masuklah tu guru, kita nak ambil berkat sikit, nak ambil berkat tu guru ni. Ya, tak pernah dengar gitu. Tak pernah dengar. Silakan masuk ni, apa dengan ustaz ni nak ambil berkat sikit, ambil berkat ustaz ni. Dia kata itu kufur. Lepas tu ustaz pula bila mendengar kata orang panggil dia, saya masuk ustaz, masuk tu guru, kita nak dapat berkat ni. Dia pun dengan sedar ya dengar baca. Sedar. Nak suruh puja dia. Lafaz ambil berkat daripada Tok Guru tu syirik pada Allah. Sepatutnya mudah ya dia setan bisik tu. Dalam majlis guru, majlis orang alim tu, dia dapat berkat. Otomatik dah tak baik, bukan Tok Guru beri berkat dah. Majlis tu Tuhan beri berkat. Semua yang ada tak akan dapat berkat. Itu. Apa maksud berkat? Yang paling mudah sekalinya, dalam majlis yang ada berkat ni, maknanya makbul doa. Awak nak berdoa ya, masa dalam majlis ni. Ayat Quran mana-mana yang dibaca, minta apa maksud? Minta ya, tidak bersangkutan, minta apa? Masa mula, masa dalam majlis dan masa selepas majlis. Semua itu adalah masa-masa mustajab doa. Jadi Tuhan bagi dalil lain. Wallazi khalaqakum min turabin. Dialah Allah Taala yang menciptakan kamu. Sini menciptakan kamu sini ialah cipta Nabi Adam. Min turab. Kamu sebagai wakil bagi manusia. Kamu itu kamu manusia, manusia sini ialah Adam. Min turab daripada tanah. Thumma min nutfah. Kemudian diciptakan manusia itu daripada nutfah. Nutfah ini ialah saya tafsirnya sebagai sperma. Sperma. Dalam air mani itu ada sperma. Sperma itu mencipta sperma itu. Nutfah itu sperma. Thumma min daripada sperma yang satu itulah yang menjadikan makhluk, yang menjadikan manusia. Thumma min alaqah. Kemudian daripada sperma yang satu ekor itu selepas disenyawakan dengan benih orang perempuan itu, maka summa min alaqah, maka sperma itu lama-lama mula-mula dia pecah dua, daripada setiap sel terpecah dua daripada 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 jadi 32 64 128 pecah dua, satu-satu sel. Sehinggalah berubah daripada sel-sel saja itu kepada satu jenis segumpal darah. Segumpal darah ni
seketul darah ni yang agak-agaknya boleh ditengok dah. Thumma yukhrijukum tifla, kemudian mengeluarkan kamu sebagai kanak-kanak, sebagai bayi. Rekah ni tuan. Ada ayat lain daripada sekupa darah kepada seketul daging, daripada seketul daging kepada tulang belulang. Ada banyak lagi ayat yang serupa. Tapi Tuhan reka setengah-setengah tepat tu dia reka. Thumma yukhrijukum tifla, kemudian mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu sebagai kanak-kanak. Thumma litabtagu, litablugu, thumma litablugu asyaddakum, kemudian supaya kamu akan capai dengan Tuhan beri rezeki, Tuhan beri ilmu, Tuhan beri kemudahan untuk orang itu hidup. Litablugu, supaya kamu boleh capai asyaddakum, tempoh kamu ini, sampai umur, usia, supaya kamu dapat capai asyaddakum, tempoh usia dewasa kamu. Sebab ada orang yang mati sebelum pada itu. Jadi siapa-siapa yang Allah Ta'ala sudah tentukan dia sudah sampai umur dewasa, litablugu asyaddakum, supaya kamu dapat mencapai kedewasaan kamu. Thumma litakunu syuyukha, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sehinggalah kamu jadi orang tua-tua. Wa minkum, di antara kamu, man yatawaffa min qabl, ada di antara kamu ada yang kami matikan sebelum bayi pun lagi, dalam perut tu mati dah. Ada yang selepas beranak pun mati, ada sebelum berjalan mati, ada sebelum boleh bercakap mati, ada sebelum dia akhir balik mati, masa dewasa mati dan sebagainya. Walitabluhu ajalan musamma, supaya kamu capai umur yang sudah ditetapkan kepada kamu. Sebab ada orang yang dalam ayat Quran akan dapat jumpa banyak yang hurai tentang begini. Ada orang kafir tu yang Tuhan sudah qada bagi dia umur 100 tahun misalnya, dalam keadaan sehat, akal, mata, telinga semua sehat semua belaka dengan tubuh badannya. Lepas tu diberi kaya pula. Jadi semua yang Tuhan sudah janji bagi orang itu, Tuhan akan sempurnakan pada dia ila ajalan musamma, kepada tempoh yang sudah ditetapkan mati. Wa la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu tu dapat memahami bahawasanya Allah Ta'ala ni dia boleh buat apa saja nak menghidupkan kita, umur panjang, umur pendek dan sebagainya, atas kehendak dia. Ada setengah manusia tu dicipta akal lemah, ada manusia dicipta akal waras. Jadi mana-mana yang lemah, mana-mana yang waras, yang lemah tu akan bekerja dengan yang akal kuat, supaya keseimbangan tu ada. Walladhi yuhyi, dialah zat yang menghidupkan, dengan menghidupkan makhluk dia tu dengan beri nyawa. Wa yumitu, dan dialah Tuhan yang akan mematikan manusia tu dengan mencabut nyawanya. Fa idza qada amra, dan apabila keputusan menghidup dia tu sudah habis, apabila Allah Ta'ala, fa idza qada amra, dan apabila Allah Ta'ala buat keputusan, apabila Allah Ta'ala buat keputusan, apa saja yang dia nak, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka apa yang perlu dia katanya ialah kun, jadi, maka jadilah.
Sini ni kena ingat Allah Ta'ala ni dia tidak kata kun. Boleh jadi dia kata kun. Allah Ta'ala ni apabila dia ada iradah, ada kehendak nak buat, benda tu jadi. Ditakbir sebagai cepatnya kun fayakun. Bila kata jadi, jadi. Maknanya bila dia ada kuasa nak buat, jadi. Yang keduanya ialah ada makhluk ni yang dicipta jadi terus. Contohnya malaikat dicipta tanpa mak, tanpa bapak, tanpa mengandung. Tak apa. Tanpa mengandung tanpa mengandung terus menjadi malaikat. Ada juga yang macam kita ni diberi, kita ni apabila Tuhan kata kun jadi pada kita tu, kita ambil masa 9 bulan baru beranak. Beranak saja tak jadi lagi. Ambil masa pula 15 tahun baru akhir balik. Dan ambil masa lebih kurang umur 20 tahun tu boleh kahwin lah. Lebih agak-agak lebih kurang lah gitu lah. Jadi kun fayakun Tuhan ni boleh jadi masa tu jadi, ambil masa jadi. Kun tu boleh jadi sekarang jadi, ataupun ambil masa untuk sempurna kejadiannya. Tapi keputusan sudah buat. Jangan kita, bila kita tafsir kun fayakun ni, kena tafsir gitulah. Iaitu apabila Tuhan ada iradah nak buat, maka kecepatan dia tu bila ada kehendak jadi. Itu satu kefahaman. Yang keduanya, apabila Tuhan kata jadi itu, boleh jadi ambil masa ataupun boleh jadi terus. Contohnya bila makhluk dihidupkan di pada mahsyar besok, dihidupkan serentak sekali itu dah. Sempurna, tidak melalui beranak. Terus jadi orang tua itu. Kalau lelaki umur dalam 32-33 tahun, yang perempuan dalam 28 tahun pada umur. Lepas tu apabila dia bangkit dengan umur pada 33, lelaki umur perempuan dalam pada umur 28. Dia masuk dalam surga ke, dia masuk dalam neraka ke, dengan kadar umur tu bakal. Makna bukan kadar umur, maknanya rupa paras dia, bentuk dia tu pada umur tu. Dan dia tidak akan dimati-matikan lagi. Tak kira ahli surga, tak kira ahli neraka. Zajrun, iaitu ayat ancaman lagi. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Maka tidakkah kamu perhati, tidakkah kamu tengok kepada orang-orang yang membantah terhadap ayat-ayat Allah? Fa anna tusrafun, bagaimana mereka itu terpaling daripada mengesa pada Allah. Mudah ya. Kita pergi kata jangan buat sembahyang hajat. Buatnya, doanya begini. Kita akan nampak berubahnya. Tuhan kata fa anna tusrafun, bagaimana mereka tu terpaling, terpesong daripada ajaran tauhid. Nampak berubah di muka. Bila kita kata jangan buat, nampak perubahan. Fa anna tusrafun, bagaimana mereka tu berpaling daripada menerima doa hanya direct pada Allah, pada doa pada perkataan tu yang mereka percaya. Dia kata betul dah, doa ni direct pada Tuhan, tapi kita ni orang yang tak rapat dengan Tuhan ni, kena buat kira dengan perantaraan. Alladzina kadzabu bil kitab. Siapa dia mereka tu yang membantah ayat ni? Iaitu orang-orang yang berdusta dengan kitab Quran. Berdusta sini ialah tolak ayat Quran. Wa bima arsalna bihi rusulana. Kitab Quran tu, kitab itu
khususnya ialah ajakan tauhid. Ayat Quran yang selain pada itu dia terima belaka. Ayat Quran berkenaan ajakan mengesakan Allah Taala itu, wa bima arsalna bihi rasuluna, yang Allah Taala mengutuskan kepada nabi-nabi kami, yang kami utuskan kepada nabi-nabi kami, bihi, dengan membawa ajaran tauhid ini kepada mereka. Wa bima arsalna bihi rusulana, yang dengan apa yang kami utuskan ajakan tauhid ini kepada rasul-rasul kami, iaitu kami perintah rasul-rasul kami supaya menyebarkan akidah mengesa kepada Allah Taala. Dia bukan kata Tuhan Allah tu bukan Tuhan dia, tidak. Macam musyrik Mekah tu, bila ditanya mereka siapa buat langit bumi, dia kata Allah. Bermakna sini kepercayaan kepada Allah Taala tu sebagai Tuhan tu dah betul. Cuma dalam berdoa tu ada masalah. Berdoa tu dia kata tak boleh ni, kita kena buat kira dengan berhala kita. Berhala tu pula bukan Tuhan, berhala tu wakil Tuhan. Jadi bukan berhala tu wakil juga. Berhala tu simbol bagi wakil kita. Siapa dia wakil kita? Lat, Uzza tu. Wakil kita tu yang orang tu yang sudah mati dah. Fasawfa ya'lamun, bagaimana mereka tu, bagaimanakah fasawfa ya'lamun, maka nanti pasti mereka tu akan mengetahui bila mati saja. Maka bila mati saja, apabila mati saja, idil aghlal fi a'naqihim, maka tiba-tiba dibelenggu pada leher-leher mereka, diikat pada tekuk-tekuk mereka, leher-leher mereka, ikat gini, ikat tangan dua, lepas tu diikat di tekuk dengan wassalasir, dan dirantai dengan di kaki, dirantai di kaki. Rantai ini ialah 40 hasta daripada riwayat hadis satu, iaitu satu kelekah dia. Kalau rantai itu ada satu cincin rantai tu. Orang kata panggil kelekah dia. Satu cincin rantai itu gini kan. Jadi satu tu kalau letak atas bukit Tursina, ya satu rantai, satu cincin rantai itu dia letak atas bukit. Panas tak panas rantai itu, bukit itu meletup jadi debu. Dan rantai itu ada situ lagi. Adakah macam kita kata bom ni, kalau dia meletup tu, bom tu dah tak ada, benda tu tak ada juga. Dan rantai itu 40 hasta. Dia belik, dia tekuk leher tangan ke leher, lepas tu tambah kaki, ikat. Ikat. Yushabun, mereka itu diseret. Ikat pada tekuk, ikat pada kaki dengan rantai-rantai besi. Rantai besi ini yang panas dia tu boleh menghancurkan gunung. Yushabun, diseret. Diseret ke mana? Fil hamim, ke dalam air, diceluk. Kan kita kan bila dulu siapa-siapa yang kampung-kampung dulu kan, sembelih ayam kampung ni kan, nak campur bulu kita celuk kan, gitulah. Fil hamim, ke dalam air panas, diceluk. Air panas ini suhu dia tu satu cawan dia tu, Nabi kata satu timba dia tu, panas dia tu mengatasi belaka lah. Jadi berdasar pada kefahaman yang saya belajar daripada hadis Nabi dan Quran ni, ialah daripada hadis Nabi-nya, kalau api neraka tu bocor, api neraka tu dia bubuh satu tudung macam pressure cooker gitu, tutup semua sekali, tak dikeluarkan api. Wak panas dia tu, ibaratnya kalau kita pegang dinding dia belah luar tu tak panas lah, ibaratnya lah. Itu cakap ni daripada faham, bukan cakap daripada hadis dah. Jadi bukan saya kata benda ni hadis dah, daripada kefahaman yang saya faham ni, iaitu api itu wak panas dia tu tak keluar. Sekiranya Nabi kata, sekiranya bocor neraka tu, bocor lubangnya besar jarum, nescaya alam 7 langit,
Langit 7 lapis dengan bumi semua sekali, dengan matahari, bintang apa semua ni hancur jadi debu. Itu bocor besar lubang jarum. Di mana masa di pada mahsyar Tuhan kata kepada neraka, neraka panaskan api itu sekali ganda. Yang sekarang ni kalau bocor besar lubang jarum tu sudah hancur dah. Tetapi untuk memasukkan ahli neraka ni Tuhan kata kepada neraka, panaskan sekali ganda. Jadi air yang ada dalam tu suhu je mesti luar biasa, mesti panas lebih daripada panas matahari lagi. Fil hamim, ke dalam air panas yang suhu berjuta-juta darjah ni, dia dicelur. Summa finnar yusjarun, kemudian letak kepada dalam api mereka itu dipanggang. Celur dulu, empuk dulu, barulah panggang. Summa qila lahu, kemudian dikata kepada mereka, aina ma kuntum tusyrikun, mana dia roh-roh yang kamu buat syirik pada aku dulu, yang kamu seru dulu, mana dia? Min dunillah, selain pada Allah Ta'ala. Yang kamu kata Allah tu memanglah Allah yang merezeki, tetapi minta tolong ni, percaya pada keris ni ke, percaya pada tok guru ni ke, percaya pada wali tu ke, suruh wali, suruh nabi, suruh malaikat ni ke. Thumma qila lahum, kemudian dikata pada mereka, aina ma kuntum tusyrikuna min dunillah, mana dia yang kamu syirikkan selain kepada Allah Ta'ala, selain daripada Allah Ta'ala tu, mana dia? Mereka menjawab, mereka jawab, tallu anna, hilang lenyap. Nabi-nabi yang kami suruh mula, malaikat-malaikat kami suruh dulu, wali-wali yang kami suruh dulu, Tok Nali, Tok Sulaiman apa semua ni, hilang lenyap daripada kami lah. Hilang lenyap. Tak mengaku yang mereka tu pernah dipanggil, pasal dia tak tahu nalu. Ayat ni duduk dalam surah Zumar, surah Yunus ayat 27-28. In kunna an ibadatikum laghafilin, kami sesungguhnya ibadat kamu kepada kami dulu laghafilin, kami tak tahu nalu. Mereka seru untuk dapat doa ni, makbul doa ni, berdasar pada surah Zumar. Dia kata, ma na'buduhum alladzina takhidhu min dunihi awliya, orang-orang yang mengambil selain pada Allah Ta'ala pelindung-pelindung, pemberi-pemberi berkat, penyempurna doa. Sambil berkata, ma na'buduhum, ayat 3 surah Zumar, ma na'buduhum, tidaklah kami suruh Nabi ni, tidak kami suruh wali ni, tidak kami suruh malaikat ni, illa, melainkan liyuqarribuna ilallah, mereka untuk merapatkan diri kami kepada Allah, zulfa, serapat-rapat. Surah Zumar ayat 3. Jadi kebanyakan mufassir yang tidak faham berkenaan dengan seruan roh ni, dia pergi kata ayat ni kepada berhala. Kalau awak pergi tanya Hindu tu, berhala tu dia kata bukan Tuhan tu. Jadi sembah tu sembah simbolik, macam kiblat ya. Kiblat tawajuh dia panggil. Macam kita menghadap ke kiblat Kaabah. Mereka tu dalam berdoa tu nak kiblatkan, dia kiblatkan kepada berhala gitu. Orang Hindunya pula dia nak buat kira dengan tok nenek dia tu. Oleh kerana dia bakar api, maka setiap rumah mereka tu ada gambar datuk nenek dia yang sudah dibakar api, mati. Letak situ, lepas tu dia bunga-bunga kan. Lepas tu dia bercakap lah, mak ke, ayah ke, bapak ke, yang sudah mati. Ceritalah, ni anak saya buat gini. Dia ceritalah, dia tengok gambar, dia cerita. Yang lepas tu Indonesia start buat filem, buat drama. Dia pergi ke kubur, mak suami saya yang gini. Dia beritahu mak dia. Asalnya drama daripada Filipina. Orang Kristian Filipina kata ke kubur, suami dia, kekasih dia, yang mati.